Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan limpah dan karunia-Nya, solawat serta junjungan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat serta ahli keluarganya, karena dengan jerih payah mereka, kita masih dapat merasakan keindahan Islam. Marilah sama-sama kita sedikit mengetahui dan mendalami sejarah mengenai sahabat baik Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan segala kebaikan. Amin ya Robbal Alamin. Sejarah Sayyidina Abu Bakar bermula apabila beliau lahir pada tahun 573 sebelum hijrah di Mekah Al-Mukarramah. Ini menunjukkan bahawa beliau lahir 2 tahun selepas kelahiran baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berasal dari kerabat Bani Tamim, iaitu pecahan daripada kabilah Arab Quraisy. Nama sebenar beliau ialah Abdullah, tetapi lebih dikenali sebagai Abu Bakar, sehingga ada segelintir masyarakat tidak mengetahui nama sebenar beliau. Selepas memeluk Islam, beliau digelar As-Siddiq yang membenarkan, karena senantiasa membenarkan kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah beliau bernama Uthman yang lebih dikenali sebagai Abu Quhafa, manakala ibu beliau pula bernama Salma dan lebih dikenali sebagai Ummul Khair. Di dalam sejarah beliau, Abu Bakar menikahi 4 orang wanita. Istri pertama beliau bernama Qatilah Abd Aziz, seterusnya Ummu Ruman, diikuti oleh Asma dan akhirnya Habibah. Beliau mempunyai 5 orang anak di mana 2 darinya hasil daripada istri pertama, 2 lagi darinya daripada istri kedua, dan 1 lagi lahir dari rahim istrinya yang keempat. Salah seorang anaknya yang bernama Aisyah berkahwin dengan Rasulullah, menjadikan beliau secara tidak langsung sebagai mertua Nabi Muhammad. Sejak dari zaman kanak-kanak, beliau mempunyai pribadi yang mulia. Beliau seorang yang agak pendiam, seorang yang sangat jujur dan boleh dipercayai. Disebabkan sifatnya yang sangat mulia, beliau menjadi sahabat baik baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak dari zaman remaja dan persahabatan mereka terbukti berpanjangan. Beliau mempunyai hati yang lembut dan mudah simpati terhadap kesengsaraan orang lain. Oleh itu beliau senantiasa dan suka menolong mereka yang miskin dan mereka yang memerlukan pertolongan. Sungguh pun sebelum memeluk agama Islam, beliau tidak suka akan kebanyakan adat-adat jahiliyah seperti berjudi, menanam anak perempuan hidup-hidup, berkongsi istri dan lain-lain. Beliau juga tidak pernah meminum arak walaupun ketika itu arak bagaikan air putih yang boleh menghilangkan dahaga. Pada zaman sebelum keislamannya, beliau merupakan seorang peniaga yang berjaya. Beliau pernah menemani Rasulullah dalam misi perniagaan. Disebabkan beliau terkenal dengan sifatnya yang jujur, peniaga-peniaga lain memberi kepercayaan kepada beliau dan seringkali meminta beliau menjaga duit-duit mereka. Hasilnya, sifatnya yang mulia dan terpuji menjadikan beliau seorang peniaga yang berjaya dan kaya raya. Abu Bakar merupakan sahabat paling baik Rasulullah. Oleh sebab itu, beliau memahami baginda lebih dari orang lain dan sifat baginda yang jujur, mulia dan amanah berjaya menarik hati beliau. Apabila baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak beliau beriman kepada Allah secara rahsia, beliau menerima dan beriman serta-merta tanpa ada sedikit pun ragu di hatinya. Ini menjadikan beliau sebagai lelaki pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila beliau menerima Islam, bagindalah orang yang paling bahagia. Semenjak beliau memeluk Islam, Sayyidina Abu Bakar telah menjadi pembela Islam yang paling utama, serta seorang sahabat yang paling setia, dan senantiasa mendukung baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau amat dikasihi dan dicintai baginda, sehingga beliau dikenali sebagai kekasih baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik sahaja beliau menerima cahaya Islam, beliau segera bergerak berdakwah secara rahasia. Orang pertama yang dikunjunginya ialah Uthman, Talha, Zubair, dan Said.
Keesokannya, beliau berdakwah kepada Uthman bin Maz'un, Abu Ubaidah, Abdul Rahman bin Auf, dan sebahagian lain kaum Quraisy. Mereka semuanya menerima Islam dengan rela hati setelah diajak oleh beliau. Antara sebab utama dakwah beliau berjaya adalah karena pribadi beliau yang terkenal dengan sifat jujur, amanah, mulia, berakhlak mulia dan adil. Sungguh pun begitu, beliau tidak terkecuali daripada mendapat gangguan dari orang kafir Quraisy. Di Ka'bah beliau menyampaikan khutbahnya, yang pertama mengumumkan tentang kedatangan Islam. Sayyidina Hamzah menerima Islam pada hari tersebut. Kemuliaan beliau tidak mengecualikan beliau dari dipukul dan dicaci. Beliau dipukul sehingga hidung dan telinganya mendapat kecederaan yang parah dan seluruh muka beliau dipenuhi darah. Beliau ditendang, dibaling dengan kasut, dan dipijak dengan kasarnya sehingga beliau pingsan dan hampir mati. Ini membuktikan kekuatan iman beliau dan kecintaannya terhadap Rasulullah. Abu Bakar digelar As-Siddiq karena kepercayaan dan sokongan beliau yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah sekalipun meragukan kata-kata maupun perbuatan baginda Nabi. Beliau membenarkan baginda ketika orang kafir Quraisy menuduh baginda gila selepas peristiwa Isra Mi'raj, dan dia juga tidak pernah tergugat dengan semua keputusan Rasulullah. Semasa perjanjian Hudaybiyah, saat mereka yang lain merasakan seolah-olah tertindas dan berat sebelah dengan isi kandungan perjanjian, beliau yakin dan mempercayai keputusan baginda Muhammad. As-Siddiq bermaksud membenarkan dan tidak meragui apa-apapun kata-kata yang keluar dari mulut Rasulullah. Beliau mendapat gelaran ini daripada Rasulullah selepas peristiwa Isra Miraj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad. Pada waktu malam dari Mekkah ke Jerusalem, apabila mendapat berita mengenai Isra Miraj, beliau berkata, "Apakah Muhammad yang berkata begitu? Jika dia berkata begitu, maka aku mempercayainya." Begitulah teguhnya kepercayaannya terhadap Rasulullah. Apabila baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuat keputusan untuk berhijrah ke Madinah, Abu Bakar merupakan satu-satunya sahabat yang menemani baginda. Beliau membawa semua duitnya dan mulai berhijrah pada waktu malam bersama baginda. Mereka bersembunyi di Gua Hira selama 3 hari. Firman Allah di dalam kitabnya, "Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya," yaitu ketika orang-orang kafir mengusinya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat, yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. At-Taubah ayat 40. Oleh karena itu, antara sahabat-sahabat baginda yang lain, Abu Bakar mendapat kemuliaan untuk menemani baginda di saat nyawa baginda diancam oleh kaum Quraisy. Di sini, beliau terbukti amanah dalam setiap keadaan. Beliau menyertai hampir ke semua perang bersama Rasulullah. Dalam peperangan pertama dalam Islam, yaitu Perang Badar, beliau berjuang bersama baginda seperti bayang-bayang. Anak lelakinya yang belum memeluk Islam pada masa itu turut berperang berpihak kepada tentara musuh, yaitu kafir Quraisy. Suatu hari, selepas anak lelakinya memeluk Islam, dia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku menemui kamu 2 kali ketika peperangan Badar, tetapi aku tidak mampu mengangkat tanganku memerangimu karena cintaku kepadamu." Abu Bakar kemudiannya menjawab, "Jika aku berpeluang, niscaya aku akan membunuhmu." Di dalam perang itu juga, Abu Bakar jugalah yang mencadangkan kepada Rasulullah untuk membebaskan tahanan perang selepas mengambil uang tebusan. Di dalam perang Uhud pula, apabila segelintir tentara Islam melarikan diri dari medan perang, Abu Bakar tetap teguh, dan apabila baginda Muhammad cedera dan dibawa ke bukit, beliaulah yang setia bersama baginda. Semasa perjanjian Hudaybiyah,
Abu Bakar merupakan orang pertama yang menyetujui cadangan pelan damai Rasulullah tanpa ragu dan banyak soal. Sedangkan ketika itu ramai Muslim yang tidak setuju dengan cadangan baginda. Bahkan Umar Al-Khattab ragu-ragu untuk menerima perjanjian bersama kaum kafir Quraisy. Di dalam perjalanan ke Tabuk, Abu Bakar membawa semua harta yang dimilikinya untuk diinfakkan ke jalan Allah. Apabila Rasulullah bertanya kepada beliau, "Apakah harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Sedangkan Umar pun mengakui bahwa dia takkan pernah dan mampu untuk menandingi Abu Bakar dalam berkorban demi Allah dan Rasul-Nya. Apabila beliau mendapat berita tentang kewafatan Rasulullah, dia bergegas ke rumah Sayyidatina Aisyah, di mana jasad Rasulullah berada. Setelah mendapat izin, beliau masuk dan mencium muka Rasulullah dan mengalirkan air mata kesedihan. Di luar masjid pula, kebanyakan Muslim menangisi kepergian baginda Muhammad. Bahkan Hadrat Umar juga tidak terkecuali. Beliau bahkan menjerit mengatakan baginda Muhammad masih belum wafat. Sayyidina Abu Bakar coba menenangkan Hadrat Umar tetapi tidak berjaya. Akhirnya dia berdiri di satu sudut bertentangan dengan tempat berdirinya Hadrat Umar lalu berkata, "Wahai manusia, jika kamu beriman kepada Rasulullah, maka kamu seharusnya tahu bahwa baginda telah wafat. Tetapi sesiapa yang beriman kepada Allah, mereka seharusnya tahu bahwa dia maha hidup dan tidak akan mati. Allah telah berfirman di dalam kitabnya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ali Imran ayat 144. Kata-kata Abu Bakar menyentuh hati semua orang dan meyakinkan orang ramai bahwa baginda Muhammad hanyalah seorang Rasul yang diutuskannya dan pasti akan mati kerana baginda juga manusia biasa. Akhirnya, orang ramai mula bertenang dan Hadrat Umar reda dan merelakan pemergian baginda Muhammad. Semasa hayat baginda Muhammad, baginda tidak melantik mana-mana pengganti. Oleh itu, selepas kewafatan baginda, orang Ansar dan Muhajirin mengadakan syura untuk melantik seorang khalifah. Perbincangan menjadi hangat apabila orang Ansar mahukan khalifah dari kalangan mereka dan cadangan itu tidak dipersetujui oleh Hadrat Umar. Walau bagaimanapun, Hadrat Bashir bin Abu Nu'man dari kalangan Ansar bangun dan berkata bahwa Nabi Muhammad datang dari kabilah Arab Quraisy, jadi khalifah mestilah dilantik dari kalangan mereka, dan kami orang Ansar adalah penolong agama Allah, jadi biarlah kami, orang Ansar, tetap menjadi penolong agama Allah. Kata-kata Hadrat Bashir bin Abu Nu'man menenangkan semua orang. Lalu Abu Bakar mencadangkan dua nama yaitu Hadrat Umar Al-Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Mereka keduanya menolak, lantas Hadrat Umar berkata, Abu Bakarlah yang terbaik antara kita semua kerana Allah telah mencatat namanya di dalam Al-Quran, salah seorang di dalam gua. Akhirnya, semua ahli syura bersetuju dan beliau dilantik menjadi khalifah pertama Islam. Selepas kewafatan baginda Muhammad, pemberontakan berlaku dalam kalangan masyarakat Arab Quraisy. Kaum-kaum yang memberontak kebanyakannya daripada mereka yang baru memeluk Islam. Mereka belum benar-benar memahami hakikat Islam karena masuknya mereka ke dalam Islam hanyalah dipengaruhi oleh gerakan ramai dan segan terhadap kekuasaan Nabi Muhammad. Bahkan ada di antara mereka yang berkata bahwa mereka hanya mau sholat tetapi enggan menunaikan zakat. Begitulah bahaya yang mendatang, tetapi Abu Bakar tidak berputus asa bahkan berkata, apakah agama Islam itu mundur sedangkan aku masih hidup? Abu Bakar yang terkenal dengan sifat lembut dan berhemah, sangat tegas dalam menangani masalah ini. Orang Islam yang tidak mahu membayar zakat. Beliau berkata, demi Allah, kalau mereka itu enggan menunaikan kepadaku seutas tali pengikat unta, seperti yang telah ditunaikan kepada Rasulullah,
pasti aku akan perangi mereka selagi pedang masih berada di tanganku. Hari pertama sebagai khalifah, beliau telah mengantar sebanyak 11 batalion tentara untuk memerangi mereka yang murtad dan enggan membayar zakat. Selain memerangi nabi-nabi palsu, contohnya Aswad al-Ansi, Tulaiha, Sajah binti al-Harith di Suwaid, dan Musailamah al-Kadzab. Walaupun sibuk memerangi kumpulan pemberontak itu, beliau tidak lupa dan tidak membelakangkan hal penghantaran pasukan tentara di bawah pimpinan Usamah semasa Baginda Muhammad masih hidup. Misi membawa Islam ke serata dunia diteruskan walaupun selepas kematian Baginda. Sebelum Usamah bertolak, Abu Bakar telah meminta izin dari Usamah supaya Hadrat Umar, di mana ketika itu menjadi tentara Usamah, untuk tetap di Madinah untuk membantunya menghadapi krisis yang ada. Tentara Usamah pun berangkat menuju Qudha'ah. Mereka mengepung Qudha'ah selama 40 hari. Pertempuran hebat berlaku dan akhirnya mereka kembali dengan meraih kemenangan. Kemenangan ini telah berjaya membuka mata musuh Islam, karena semua orang maklum bahwa untuk menewaskan Qudha'ah memerlukan sebuah pasukan yang amat kuat dan kepimpinan yang mantap. Selepas menyelesaikan permasalahan yang timbul selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abu Bakar mula menggerak langkah untuk meluaskan empayar Islam keluar tanah Arab. Perselisihan dengan Parsi bermula apabila tentara Islam diantar ke timur untuk menghapuskan pemberontakan orang Badui. Orang Parsi yang memusuhi Islam telah menghasut penduduk di sempadan sebelah timur untuk menentang daulah Islam Madinah, menyebabkan pemberontakan berlaku. Bagi menyelesaikan masalah ini, Abu Bakar telah mengarahkan Panglima Al-Muthana bin Harithah dengan bantuan Panglima Khalid bin Al-Walid, Saifullah, bersama dengan 10.000 tentara untuk menentang Parsi. Pasukan tentara ini akhirnya menang menguasai beberapa tempat di Hira setelah menang menewaskan Hurmuz, yaitu pemimpin Parsi. Al-Muthana kemudiannya dilantik sebagai wakil pemerintah di Hirah dan Anbat. Peperangan yang dinamakan Battle of Chain ini merupakan perang pertama yang tercetus antara pihak Muslim dan orang Syria. Setelah itu, penaklukan Syam juga berlaku, dan tercetusnya Perang Yarmouk. Peperangan ini merupakan peperangan yang paling masyhur ketika penaklukan Syam. Ia diambil dari nama satu sungai besar di Jordan. Bermula daripada penaklukan Yarmouk, prajurit Islam terus membuka negeri Al-Quds, Damsyik, Hams, Huma'at, Halab, dan lain-lain. Di medan Yarmouk, kaum muslimin menghadapi 240.000 tentara Romawi yang ternyata jauh lebih besar. Abu Ubaidah lantas meminta Abu Bakar mengantar bantuan. Panglima Khalid Al-Walid yang berada di Irak diarahkan oleh Abu Bakar berangkat menuju ke Syam dengan membawa separuh pasukannya. Kepada Khalid Al-Walid juga, Abu Bakar memerintahkan agar memimpin pasukan di Syam setibanya di negeri tersebut. Pada peperangan ini, Panglima Khalid Al-Walid membawa sebanyak 30.000 hingga 40.000 tentara Islam. Jumlah ini merupakan jumlah pasukan Muslim yang terbesar dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Arab. Walaupun begitu, jumlah ini masih kecil berbanding dengan jumlah musuh. Hal ini sedikit pun tidak membuatkan Khalid dan pasukannya gentar. Mereka terus berjuang, dan akhirnya, dengan pertolongan Allah, perang yang dahsyat ini dimenangi oleh pasukan Muslim. Kemenangan mereka adalah disebabkan mereka salat di tengah malam, berpuasa di siang hari, menepati janji, mengajak kepada perbuatan ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar dan saling jujur antara mereka. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sebaliknya, Dia pasti akan menghinakan orang-orang yang kafir terhadapnya. Sesungguhnya kalian tidak akan dikalahkan kerana jumlah kalian yang sedikit, tetapi kalian akan dikalahkan disebabkan dosa-dosa kalian. Abu Bakar sangat mengambil peduli tentang etika dan akhlak semasa dalam peperangan. Apabila beliau menghantar tentaranya ke Syria, beliau memberi arahan dan nasihat seperti berikut. Semasa ekspedisi, kamu akan menemui segelintir masyarakat yang mengabdikan diri mereka semata-mata untuk beribadah kepada pencipta mereka. Jangan ganggu mereka dan biarkan mereka dengan kepercayaannya. Aku memberikan kepada kamu nasihat berikut. Jangan membunuh mana-mana wanita, kanak-kanak maupun orang tua. Jangan memotong mana-mana pokok yang berbunga.
Jangan memusnahkan mana-mana tempat yang didiami. Jangan membunuh unta atau kambing, kecuali apabila kamu memerlukan mereka untuk dijadikan makanan kamu. Jangan menipu dalam pembagian rampasan perang. Dan yang terakhir, jangan menjadi pengecut di medan perang. Ide penghimpunan Al-Quran tercetus apabila syahidnya beberapa orang huffaz Al-Quran semasa Perang Yamamah. Sebanyak 1.200 orang syahid termasuk 73 orang sahabat besar dan juga para huffaz. Umarlah orangnya yang pertama kali mengusulkan cadangan penghimpunan Al-Quran ini. Abu Bakar lalu memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk menghimpunkan Al-Quran daripada pelepah kurma, kulit binatang dan daripada hafalan kaum muslim yang lain. Abu Bakar telah memegang jabatan sebagai khalifah pertama Islam ketika Islam berada di tahap yang kritikal dalam sejarah Islam. Beliau memberi Islam nafas baru selepas kewafatan baginda Muhammad. Semasa beliau menjadi khalifah, Islam diancam dengan golongan pemberontak, kebangkitan nabi palsu, dan gerakan orang murtad. Beliau berhasil menumpaskan mereka karena kepercayaannya yang tak pernah goyah. Beliau juga berhasil membawa semua umat Islam bersatu di bawah pemerintahannya. Pada tarikh 7 Jamadil Akhir 13 tahun selepas hijrah, Abu Bakar jatuh sakit. Beliau mengalami demam panas yang parah. Apabila sakitnya bertambah parah, beliau telah memanggil ahli syura untuk berbincang mengenai penggantinya. Abu Bakar telah mencadangkan Sayyidina Umar Al-Khattab untuk menggantikannya selepas kematiannya. Mereka akhirnya sepakat untuk melantik Sayyidina Umar sebagai khalifah kedua selepas Abu Bakar. Beliau telah berpesan dan menasihati Umar lalu berkata, "Wahai Umar, sesungguhnya dia tidak menerima nafilah, amalan sunat, sebelum yang wajib dilaksanakan. Orang-orang yang timbangannya di akhirat menjadi berat kerana mereka mengikuti kebenaran di dunia. Orang-orang yang timbangannya di akhirat menjadi ringan kerana mereka mengikut kebatilan, sehingga timbangan mereka pun ringan di dunia. Jadikan Al-Quran dan kepercayaanmu sebagai petunjuk jalan mencapai kejayaan. Umar, jika kamu mengikuti jalan yang aku lalui, maka aku akan senantiasa di sisimu." Akhirnya, pada tarikh 22 Jamadil Akhir 13 tahun selepas hijrah, Abu Bakar menghembuskan nafasnya yang terakhir. Abu Bakar meninggal ketika umurnya 63 tahun, yaitu pada hari Kamis. Beliau berkhidmat menjadi khalifah selama 2 tahun, 3 bulan dan 3 hari. Beliau kemudian dikebumikan di kamar Aisyah di samping makam sahabatnya yang mulia, yaitu baginda Muhammad. Secara kesimpulannya, Abu Bakar telah menjadi sahabat karib Rasulullah semenjak mereka masih kanak-kanak. Ukhuwah mereka berlanjutan sehingga ke akhir hayat baginda. Beliau tidak pernah lupa dalam memberi sumbangan dan senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, sehingga tiada seorang sahabat pun yang mampu menandinginya dalam berbuat kebaikan. Semasa pemerintahannya, beliau berhasil mengembalikan keamanan dalam kalangan umat Islam setelah berjaya menumpaskan golongan murtad, nabi palsu dan mereka yang enggan membayar zakat. Beliau juga berhasil meneruskan penghantaran Usamah bagi memperkenalkan Islam ke serata dunia. Pada ketika ramainya hufaz gugur syahid, beliau bertindak segera dengan mengumpulkan Al-Quran supaya ia tidak hilang di muka bumi. Itulah kisah singkat dari sahabat baginda Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq yang dijuluki kekasih Rasul. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh teladan untuk kita semua.